Bertemu semula agensi kerajaan swasta serta syarikat berkaitan kerajaan JLC yang dilihat kurang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini kerana sudah menjadi lumrah bahasa Melayu kini tidak digunakan sama ada dalam persidangan, mesyuarat, nama syarikat, nama projek maupun jenama produk mereka. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini menyeru agar selepas ini pihak berkenaan dapat menggunakan bahasa kebangsaan itu dalam segala urusan termasuk mesyuarat dan persidangan. Dan untuk bercakap mengenai teguran Perdana Menteri ini bersama saya ketika ini pakar psikologi bahasa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Profesor Madya Dr. Jessica Ong Hai Liao. Selamat tengah hari Doktor. Selamat tengah hari Azizia. Terima kasih Asrawani. Doktor, pertama sekali, Ya. melihat kepada isu penggunaan bahasa Melayu memerlukan seseorang di kerusi nombor 1 negara menegur berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu ini. Apa pandangan dan juga maksud yang boleh kita cerapkan daripada perkara ini? Ya, terima kasih Azizi. Salam sejahtera dan juga salam keluarga Malaysia. Saya sokong sepenuhnya. Ya. Terima kasih amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri Malaysia yang saya ingin nyatakan di sini Azizia, pentingnya bahasa Melayu menurut pada perlembagaan ya negara kita perkara 152 yang cukup jelas ya tentang status bahasa Melayu di mana kita kaitkan semula dengan konsep rukun negara yang membawa kepada gelombang peri pentingnya ya bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu di sini untuk keluarga Malaysia dan bahasa perpaduan tanpa mengira bangsa dan agama. Dan saya sokong sepenuhnya menyatakan bahawa bahasa Melayu sebenarnya merupakan bahasa sebagai satu produk ya untuk pemasaran pendidikan tinggi dan Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai hak pendidikan serantau. Dan bahasa Melayu ialah bahasa ekonomi yang mempunyai nilai yang cukup unik, cukup istimewa kerana bahasa ini bernyawa, Azizi. Saya sangat sokong dengan pernyataan tersebut. Ya, Azizi. Dan apa perkara-perkara ataupun usaha susulan untuk memperkasakan penggunaan bahasa Melayu terutama dalam mesyuarat, persidangan? Wajarkah ada kursus tertentu yang perlu dilakukan pada setiap syarikat tersebut setiap tahun ataupun 2 bulan sekali, atau bagaimana sebenarnya kita mahu memperkasakan penggunaan isu bahasa Melayu, penggunaan bahasa Melayu ini supaya kita dapat mengangkat martabat bahasa Melayu ini? Dan bukan saja kita boleh mengambil contoh Menteri Alam Sekitar kita yang baru saja berucap di persidangan iklim di mana penggunaan bahasa Melayu tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya kita boleh membawa lagi perkara-perkara sedemikian rupa di peringkat antarabangsa, dan adakah kita perlu memperkukuhkan tahap domestik penggunaan bahasa Melayu kita dahulu ataupun sebenarnya kita boleh go national? Ya, Zizi. Saya ingin merujuk kepada, kita teliti 7 wasiat Raja-Raja Melayu yang turut memberi penekanan tentang pentingnya nilai bahasa perpaduan iaitu bahasa negara. Saya rujuk wasiat yang ke-6. Kita jangan lupa di mana bermulanya ya pentingnya sebagai rakyat Malaysia, dan dalam perlembagaan negara pun ada menyatakan tentang urusan rasmi perlu menggunakan dan mengutamakan bahasa Melayu, dan pada masa sama kita mengetepikan bahasa lain ya dengan syarat utamakan dulu terlebih dahulu bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu kita lihat sebagai satu identiti negara yang tanpa nilai bahasa Melayu maka manalah identiti kita di situ. Dan saya setuju dengan Afizi kata tadi, memang pentingnya adanya kursus-kursus yang diadakan ya untuk orang kata memanfaatkan lagi, memartabatkan lagi bahasa Melayu. Kita memang sangat menyanjung tinggi Dewan Bahasa Pusaka, dan juga mungkin ya daripada yang lain-lain yang turut serta bersama untuk mewujudkan lagi ataupun mengadakan lebih banyak program-program yang memartabatkan bahasa Melayu yang baru-baru ni pidato, dan kita pun akan ada di tempat diraja pada 20 Disember ini. Jadi ini semua adalah orang kata program-program yang boleh mengangkat bahasa Melayu. Dan saya lihat sini Aziz, yang pentingnya semua pihak berkuasa tempatan ataupun PBT ni tidak begitu tegas sebenarnya untuk mengutamakan bahasa Melayu, dan kita perlu beri keutamaan dengan undang-undang ya, ketegasan undang-undang di sini di mana enactment PBT itu perlu kita teluskan atau kita lihat lebih menjurus melihat kepada bukan saja kita berkata-kata tapi tindakan Azizi perlu ada, supaya ada satu tindakan di mana daripada apa yang diamanat daripada Perdana Menteri kita, maka kita gerak sekarang, kita beroperasi bersama-sama. Perlu adanya tindakan yang lebih tegas di sini Azizi. Dan bagaimana sebenarnya, adakah doktor merasakan ada stigma berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu, stigma bahawa bahasa Melayu itu second class ke third class ke, atau bagaimana sebenarnya? Adakah wujud dalam masyarakat kita ataupun perkara-perkara ini yang mungkin kita terlepas pandang?
Ya, saya tidak mau merujuk kepada sesiapa di sini ya, rakyat sebagainya. Bagi saya, jika kita boleh berbahasa Melayu, itu adalah satu anugerah, satu anugerah yang luar biasa menunjukkan bahawa kita mempunyai identiti kita sendiri. Ya, di mana kita lihat pada pemegang MyKad, kita pemegang MyKad di Malaysia, kita mengaku kita rakyat Malaysia, tetapi kita tak menguasai bahasa Melayu. Jadi bagaimana kita ingin mengatakan bahawa kita rakyat Malaysia, pemegang MyKad, tetapi apabila kita nak menjelang wawasan kemakmuran 2030, kita masih tidak ada lagi menjadi orang kata ikon. Kita perlu lebih ramai pemimpin kita, para pemimpin jadi ikon kita supaya ada ucapan-ucapan yang diberikan, tahniah kepada yang memberikan ucapan bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Melayu itu kita sendiri yang perlu angkat martabat, tunjukkan bahawa bahasa Melayu ni setaraf dengan bahasa dunia, Azizi. Dan saya harapkan juga bahasa Melayu ni telah pun mapan dan telah mampan lebih 700 tahun. Jadi bukan masanya sekarang ni, kita perlu bersama-sama, bukan seorang, bersama-sama untuk menjadikan warisan dunia ini bahawa bahasa Melayu boleh bersaing di seluruh dunia, antara di China, di UK, Jerman, Korea, Jepun, semua ni buktikan bahawa status dan kedudukan bahasa Melayu itu adalah tinggi martabatnya. Azizi. Okey, baik. Terima kasih Pakar Psikologi Bahasa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Profesor Madya Dr. Jessica Ong Hai Liao atas perkongsian berkaitan dengan isu penggunaan bahasa Melayu yang ditegur oleh Perdana Menteri kepada agensi-agensi kerajaan dan juga beberapa agensi yang lain dalam penggunaan bahasa tersebut untuk persidangan dan juga mesyuarat-mesyuarat.